culas didakwa, jutaan ringgit penalti dikenakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 1.67 juta ringgit penalti dan 1.05 juta ringgit kompaun dikenakan kepada majikan yang culas menjaga keselamatan di tempat kerja setakat September lalu. Pendakwaan melibatkan 132 majikan dan syarikat. 2023 kita ada 132 kes pendakwaan dengan di seluruh negara lah sehingga September 2023 1.67 juta dia punya penalti. Kompaun ada 447 kes dengan penalti sekitar 1.05 juta. Hampir 32,000 surat arahan dikeluarkan kepada majikan dalam tempoh sama. Turut dikeluarkan 3,708 notis pembaikian dan 4,788 notis larangan ekoran peningkatan laporan kes penyakit dan keracunan pekerjaan. 2,665 saman dikeluarkan terhadap pemandu warga asing atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi khas bersepadu kenderaan perkhidmatan awam. Pengarah kanan kuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata sepanjang tempoh itu juga 224,616 kenderaan diperiksa dan 717 daripadanya dirampas. 22 notis telah dikeluarkan dalam pelbagai kesalahan. Antaranya tidak mempunyai lesen, tidak mempunyai insurans, salah guna lesen kenderaan motor ataupun kenderaan, di mana kenderaan-kenderaan persendirian ataupun kenderaan syarikat digunakan untuk mengangkut pekerjaan-pekerjaan dan menyalahgunakan LKM. Bagi kesalahan lain melibatkan warga asing diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Sementara itu, di Perlis, 14 buah motosikal ditunggang warga Bangladesh disita. Rampasan dibuat pasukan operasi khas JPJ dalam op bersepadu khas. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah, warga asing berkenaan dikesan menunggang motosikal tanpa lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans. Kesemua mereka dikenakan tindakan saman. Turut menerima notis saman pemandu warga asing memandu kenderaan tanpa lesen memandu yang sah. 4.9 juta batang rokok seludup dengan nilai cukai mencecah hampir 5 juta ringgit berjaya dirampas. Ia menerusi serbuan di sebuah rumah di Georgetown yang dipercayai tempat penyimpanan rokok tidak bercukai pada 10 November lalu. Okey, daripada risikan yang kita perolehi bahawa dan maklumat-maklumat yang kita peroleh sepanjang beberapa bulan ni, kemasukan adalah melalui jalan laut lah, di mana mereka commercial vessel from other country ini dia akan memperlahankan kelajuan dari tengah laut, dan dia akan shifted to other vessel lah untuk menggunakan feeder masuk ke perairan Malaysia lah, sama ada pantai barat daripada selatan hingga ke utara lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-D-1-D Akta Kastam 1967. Susulan isu pencerobohan tanah kerajaan seluas 15.378 hektar di kawasan Tadahan Kolam Bukit Merah, Menteri Besar Perak Datuk Sri Sarani Mohamad berkata tindakan akan diambil kepada sesiapa yang menduduki tanah kerajaan secara tidak sah. Jika kedapatan ada mereka yang menduduki tanah kerajaan secara tidak sah, maka tindakan akan diambil oleh pejabat tanah dan daerah. Notis dikeluarkan supaya mereka meninggalkan tanah itu. Kalau tidak, kita kena buat penguatkuasaan. Apatah lagi saya dimaklumkan, tanah-tanah yang diduduki itu adalah tanah yang berada di tepian tasik Bukit Merah, yang pada bila-bila masa jika air melimpah akan terlibat dengan banjir.
Pihaknya sudah pun memberi notis kepada penceroboh supaya keluar dari tanah itu dan tindakan undang-undang akan diambil di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar dinamakan sebagai calon Perikatan Nasional bagi PRK Kemaman. Pengumuman dibuat Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Kemaman sebentar tadi. Datuk Seri Ahmad Syamsuri juga berpekan Adun Ru Rendang dan Naib Presiden PAS. Beliau dijangka berdepan bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang diumum sebagai calon Barisan Nasional. SPR menetapkan Sabtu ini sebagai hari penamaan calon manakala 28 November dan 2 Disember masing-masing bagi pengundian awal dan hari mengundi. Masih mengenai PRK Kemaman, perarakan menggunakan kenderaan dibenar jika hujan melanda pada hari penamaan calon Sabtu ini. Bagaimanapun, hanya 30 individu memiliki pas SPR dibenar memasuki Dewan bagi proses penamaan. Kalau yang abang motor, jika hujan berlaku, kita benarkan perarakan berkenderaan daripada lokasi-lokasi mereka berhimpun dan kita benarkan adalah calon, wakil, saksi dan juga 30 orang yang mempunyai pas yang dikeluarkan oleh SPR untuk memasuki Dewan Penamaan Calon. Manakala mereka-mereka yang tiada pas, mereka boleh berkenderaan mencari tempat parking sekitar kawasan penamaan calon dan boleh berkumpul 50 meter daripada pintu masuk Dewan Penamaan Calon yang ditetapkan. Sepanjang proses penamaan, 10 laluan akan ditutup secara kekal manakala 3 laluan ditutup secara berperingkat bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kestabilan politik dan dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Jelas Perdana Menteri ini kerana menerusi pelaksanaan dasar yang berkesan turut memainkan peranan penting bagi menarik pelabur. Laporan Karol Azli Rahim di San Francisco. Menerusi sesi dialog sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif APEC, Perdana Menteri berkata takbir urus bayi juga membawa kepada aliran masuk pelaburan. I think political stability is very critical. But clarity of policies is what is required. Consistent, clear policies, whether it's energy or economic program or investments, etc. Then, of course, effective implementation. Malaysia amat bertuah kerana telah berjaya menarik pelaburan dari China, Amerika Syarikat, Eropah serta dari rantau ini yang melebihi jangkaan. I think we are on the right track to propel the economy in the country in the next few years. Very ambitious, and I think based on the track record in the last 6-7 months, we can achieve that. Bukan sahaja Malaysia, Perdana Menteri turut menjelaskan negara ASEAN adalah destinasi paling stabil dan berdaya maju untuk melabur. Membina masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Sudah pasti penglibatan aktif Malaysia ke arah mengukuhkan lagi kerjasama ekonomi selain meningkatkan kemakmuran. Ini kerana 40% penduduk dunia adalah dari 21 negara anggota APEC yang melibatkan hampir 50% dagangan global. Justru kehadiran Malaysia adalah peluang terbaik demi memperkukuhkan pelaburan dan perdagangan termasuk mencari kesepakatan berhubung isu serantau. Khairul Aziz Rahim, San Francisco, RTM. Sementara itu, proses kelulusan yang cepat menjadi pendorong kepada keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia. Tentunya saya rasa terkesan dan bangga kerana sambutan daripada pengusaha-pengusaha, dan hari ini saya telah mengadakan pertemuan dengan syarikat besar yang telah memberi pengakuan dan akan melanjutkan pelaburan secara besar di Malaysia. Keyakinan mereka kepada Malaysia kerana pada hemat mereka sistem politik stabil dan dasar jelas, dan kelihatan ada keupayaan kita untuk mempercepatkan proses kelulusan yang akan memberikan keyakinan kepada pelabur.
Perdana Menteri bertemu dengan 4 syarikat teknologi terkemuka iaitu Google, Innovix, Microsoft dan TikTok. Dato' Seri Anwar turut menerima kunjungan hormat rakan pengasas dan pengerusi eksekutif TPG, Jim Coulter. Syarikat bateri silikon termaju Innovix Corporation bakal melabur RM5.8 bilion di Malaysia dalam tempoh 15 tahun. Ia termasuk kemudahan pembuatan pertamanya yang bernilai RM315 juta dengan rakan kongsi YBS International Berhad. Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pihaknya mengalu-alukan keputusan strategik Innovix membuka kilang di Pulau Pinang yang akan beroperasi tahun depan. Membuka sebuah factory lah di Malaysia. Mereka akan bermula di bulan April ini. Kilang pun dah siap, cuma menunggu equipment dan dia akan bermula operasi pada bulan April. Innovix berpejabat di Amerika Syarikat dengan lokasi di India, Korea dan Malaysia. Aplikasi teknologi bateri Innovix meluas ke IoT, peranti komputer dan kenderaan. Malaysia China bersedia kukuhkan hubungan dua hala pada tahap lebih tinggi merangkumi hubungan diplomatik dan perdagangan termasuk pengeksportan minyak sawit. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan dua hala antara Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof dengan Naib Premier Liu Guozhong. Kedua-dua negara juga bersetuju hubungan yang terjalin lebih 50 tahun itu kini bertambah kukuh. Memang komitmen mereka untuk meningkatkan. Cuma kita kena bekerjasama erat dengan mereka khususnya dalam mempromosikan produk sawit kita. Sebab yang sebahagian saja baru nak beralih menggunakan kelapa sawit. Banyak lagi kawasan-kawasan lain. Di sinilah mereka juga berusaha untuk menarik minat orang beralih daripada minyak-minyak lain. Dan apa yang digunakan di China sekarang ni dia gabungkan penggunaan minyak. Dia campuran lah. Maknanya campuran minyak-minyak itu mengikut cita rasa daripada rakyat mereka sendiri. Jadi itu sebahagian daripada pendekatan. Tapi mereka yang penting tadi, Vice Premier dia mengatakan kelapa sawit adalah minyak yang bermutu tinggi. Perbincangan kedua-dua pemimpin itu turut menyentuh mengenai ekspor buah-buahan segar seperti nangka dan durian secara lebih meluas. Beijing juga bersedia untuk membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Syed Saddiq ni Pak K 7 tahun kena. Jentera-jentera kerajaan, SPRM, lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tular di TikTok, ucapan seorang pemimpin pembangkang mendakwa institusi kehakiman negara dikawal Perdana Menteri. Tuduhan dilempar ketika Majlis Pelancaran Jentera Pembangkang sempena pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Dakwanya, keputusan mahkamah dipengaruhi kerajaan. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu adalah fitnah. Tomahan dipercayai sengaja direka bertujuan meraih sokongan pengundi. Pada masa sama, cuba mencetuskan sentimen negatif terhadap kerajaan dan ini buktinya. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawasanya Melayu tidak bersetuju dengan cara pemerintahan kamu. SPRM, salah satu agensi yang dituduh dikawal Perdana Menteri, tampil memberi penjelasan. Tegas badan itu, tuduhan terbabit adalah tidak berasas. Ini kerana SPRM adalah sebuah badan yang diperkasa undang-undang untuk beroperasi dengan bebas. Bagi mengelak fitnah terus melarat, laporan polis dibuat agensi puakkuasa itu. Henti budaya fitnah, amalkan politik matang. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan jenayah.
Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kementerian Dalam Negeri kaji semula Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 Akta 298 bagi memastikan aspek keselamatan negara terus dipertingkat. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata akta berkenaan sudah terlalu lama dan kurang relevan dengan keadaan semasa. Misalnya dia ada elemen yang masih kita perlu tambah baik. Apa dia? Aspek hukuman misalnya. Nilai hukuman itu rendah. Jadi kami akan tingkatkan. Jadi mana ada elemen punitif dekat situ. Melalui pindahan akta itu juga ia dapat meluaskan lagi aspek penguatkuasaan pelbagai agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab. Kementerian Pertahanan akur dengan syur penambahbaikan untuk membentangkan laporan kemajuan projek pembangunan kapal peronda generasi kedua LCS DLDM setiap 3 bulan sehingga projek berkenaan disempurnakan. Menurut Timbalan Menterinya Adli Zahari, maklumat berkaitan kemajuan projek akan disalurkan oleh 3 jawatankuasa yang dibentuk berkaitan LCS. Semua maklumat itu akan kita salurkan. Jadi tak timbul soal penyaluran maklumat itu. Sebab itu kalau kita lihat setiap jawatankuasa ini ada tempoh mesyuaratnya. So dalam tempoh itu semua jawatankuasa boleh memanggil mana-mana pihak untuk mendapatkan maklumat itu. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC dalam laporan baru-baru ini mengemukakan 5 syur penambahbaikan bagi projek LCS. Nasib 164 mangsa bencana ribut di Meru dan Kelabang Ipoh baru-baru ini terus terbela. Bantuan berupa wang tunai RM700 hingga RM1,400 diagih kepada mangsa terlibat petang tadi. Bantuan disalur bergantung kepada tahap kerosakan dialami. Jadi mereka ni, pegawai kita telah pun turun tengok rumah-rumah yang terbabit. Kalau yang kawasan itu teruk, jadi kita bagi lebih. Jadi dicampur dengan bantuan daripada ICU. Jadi saya fikir itu paling kurang mendapat meringankan beban mereka lah. Mana-mana tempat yang teruk sangat tu, saya ingat Jabat Daerah memang terus turun dan bantu. Jadi tak perlu tunggu bantuan. Ini pun kita buat dengan keadaan segera, kan? Berlaku tak sampai seminggu lah saya ingat. Kita terus usahakan. Beliau temui ketika menyampaikan sumbangan kepada penduduk di Taman Kelabang Jaya dan Taman Meru 2C di Ipoh. Atap asbestos 6 keping. Lepas tu saya punya kereta fender tepi. Lepas tu ada shilling lah, nak macam kena air nak untuh lah. Ya, memang meringankan sikit beban untuk saya lah dengan keluarga. Saya sehingga rumah sampai atas semua terbang. Semua sepejak anak. Dia semua terbang 6 keping semua. Atap semua hancur. Terima kasihlah. Dah pagi ini duit boleh pakai lah kita lain barang-barang rosak ke, kita boleh repair ke. Lebih 1.3 juta pengguna pusat ekonomi digital PADI direkodkan di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 27,963 usahawan PADI aktif direkodkan setakat Jun. Bagi Felda Soeharto di Hulu Selangor, 300 usahawan luar bandar disasar. Pengerusi PADI Felda berkenaan, Rosyafira Muhammad memaklumkan kini terdapat 147 usahawan aktif yang memasarkan pelbagai produk serta perkhidmatan. Peranan sebagai game changer ataupun LG perubahan, jadi mana untuk peningkatan usaha ekonomi usahawan, kita mula kat sini kita akan merubah ataupun transform usahawan daripada pemasaran ataupun pasaran tradisional kepada pasaran dan pemasaran digital. Jadi kita fokus kepada itu untuk meningkatkan ekonomi pendapatan usahawan sekitar komuniti Felda Soeharto. Sementara itu, beberapa ikon usahawan PADI Felda Soeharto yang ditemui mengatakan program-program yang dianjurkan sangat membantu mereka dalam meningkatkan hasil jualan.
Ya, sangat membantu saya dari awal saya bermula sampai sekarang. Peningkatan dia sangat ketara, dari akak 5,000 pertama sampai dah 36,000 untuk 6 bulan pertama. Sangat bagus sebab dekat sini saya daripada pedi lah, saya punya perniagaan memang berkembang lah. Daripada income dalam 500 macam tu, sekarang dah meningkat agak banyak lah juga. Alhamdulillah lah. Sementara itu, persidangan Pedi Madani akan dirasmikan Perdana Menteri pada 29 November ini. Majlis Perundingan TVET Negeri Sembilan beri tumpuan kepada intervensi quick wins seperti mempercepatkan pendapatan pekerjaan agar isu kekurangan pekerja industri dapat dikurangkan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, selain itu ia juga memberi tumpuan kepada menyediakan tenaga mahir dan separa mahir bagi sektor kritikal. Kedudukan Negeri Sembilan strategik menerima limpahan kepesatan pembangunan Lembah Kelang. Justru strategi ke arah penyediaan bakat dan tenaga kerja kepada usaha pembangunan pendedasan baru yang mampan serta menempati permintaan masa hadapan menjadikan keutamaan kepada Negeri Sembilan pada ketika ini. Teks ucapan disampaikan Esko Kanang Kerajaan Negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias pada pelancaran Majlis Perundingan TVET Negeri Sembilan di Seremban. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ataupun LKM Muhammad Faiz Fadil komited untuk terus membantu keluarga nelayan yang menghadapi masalah kebajikan. Jelasnya isu kebajikan golongan tersebut tidak harus dipinggirkan. LKM juga sedia membantu dan menyelesaikan permasalahan golongan tersebut. Sebelum ini, Muhammad Faiz menyerahkan bantuan kepada keluarga Muniandi Munian yang terlibat dalam kemalangan ketika pulang dari menangkap ikan di Batu Maung. Bantuan bernilai RM1,000 diserahkan kepada isterinya, Moro Gamal Dasan di Hospital Pulau Pinang. Pengenalan cukai baru tidak akan memberi impak terhadap inflasi yang kini berada pada kadar 2%. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaraan Kementerian Kewangan, Datuk Johan Mahmud memberikan situasi inflasi masih terkawal dan kerajaan akan terus memberikan komitmen membantu rakyat menangani kos sara hidup. Dan dijangka tekanan inflasi ini masih sederhana lah dan perkara ini masih akan dikaji dan walaupun kerajaan telah umumkan langkah akan diambil untuk menyasarkan semula subsidi, komitmen yang telah diberikan oleh kerajaan ialah dalam apa jua keadaan kerajaan juga akan mengambil langkah untuk membantu isi rumah untuk menghadapi cabaran kos sara hidup. Berkenaan GST, katanya tiada keputusan dibuat untuk melaksanakannya semula. Sebaliknya, fokus diberi terhadap usaha menambah baik asas cukai negara. Dan dalam konteks tersebut, kerajaan pun telah mengambil beberapa langkah dalam Belanjawan 2024 untuk memperkenalkan langkah-langkah baru seperti dari segi capital gains tax dan juga meningkatkan kadar cukai perkhidmatan. Perkembangan sukan, aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Malaysia mencipta sejarah selepas bangkit belakar kemenangan dramatik 4-3 ke atas Kyrgyzstan pada perlawanan sulung kumpulan D hari ini. Itu juga adalah merupakan kemenangan pertama Malaysia ke atas Kyrgyzstan dalam dua pertemuan selepas tewas 0-1 pada aksi persahabatan terbangsa di Melaka pada 2018. Kejayaan itu juga menyaksikan anak buah Panggon meraih motivasi yang diperlukan menjelang aksi kedua bertemu Taiwan di Taipei Selasa depan. Malaysia ketika ini berada di kedudukan teratas dalam kumpulan D dengan mengumpul 3 mata, sementara satu lagi aksi kumpulan antara Oman dan Taiwan sedang berlangsung.
Kem basikal lebuh raya wanita negara mendapat khabar gembira selepas diberikan satu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024 oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Slot berkenaan diraih susulan kejayaan pelumba negara pada kejohanan berbasikal lebuh raya Asia ACC 2023 Thailand Jun lepas. Menurut Presiden Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia PKBM Dato' Abu Samah Abdul Wahab, pihaknya akan menentukan pelumba mana yang layak mewakili negara pada Tamasya Paris tahun depan. Pada kejohanan ACC 2023 di Thailand, pelumba muda negara P. Khun Pan berjaya meraih pingat emas acara lepas beramai-ramai bawah 23 tahun. Selain Khun Pan, seorang lagi pelumba negara, Nur Aisyah Zubir yang memenangi 2 pingat gangsa dalam acara lebuh raya dan kriteria wanita di Sukan SEA 2023 Kamboja Mei lepas juga berpotensi ke Paris 2024. Kali terakhir skuad berbasikal lebuh raya kebangsaan mempunyai wakil di pentas Olimpik adalah pada edisi 2012 di London menerusi 2 pelumba lelaki negara Muhammad Adik Husaini Osman dan Amir Mustafa Rusli. Pemain bowling padang wanita negara Alina Ahmad Nawawi akui peluangnya pada kejohanan remaja dunia 2023 di Scotland bergantung dengan jenis padang yang digunakan. Ketika ini beliau belum pasti jenis padang digunakan pada sangan yang dijadual berlangsung pada 4 hingga 8 Disember ini. Menurut juara dunia pers wanita kejohanan bowling padang dunia 2023 itu, dia lebih memilih padang jenis karpet sama seperti tempat latihannya di Bukit Kiara. Selain jenis padang yang belum ada kepastian, cuaca sejuk juga sebahagian cabaran Alina di sana. Alina dijangka beraksi dalam acara perseorangan wanita serta akan bergandingan dalam pers campuran bersama Muhammad Idham Amin Ramlan. Tiga wakil Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dijemput menghadiri Forum Persekutuan Antarabangsa IF 2023 di Lausanne, Switzerland. Menurut kenyataan, ISTAF diwakili pemangku prasidennya Buncai Lopipat, Timbalan Presiden Muhammad Farid Abdul Halim dan Setiausaha Agung Dato' Abdul Halim Kadir pada forum 3 hari itu yang bermula Isnin. Antara tumpuan sempena forum IF itu ialah ucapan alu-aluan Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC Thomas Bach menegaskan perlunya perpaduan dalam dunia sukan yang melatar belakangkan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Bach juga menyentuh mengenai dunia digital iaitu perkembangan pesat dalam kecerdasan buatan dan e-sukan telah memberikan pergerakan Olimpik dengan kedua-dua peluang dan cabaran. Forum itu menghimpunkan 300 pemimpin dari lebih 125 persekutuan sukan antarabangsa IF dan ahli direka untuk merangkumi isu-isu yang mengubah persekitaran daripada pakar industri dalam pergerakan sukan global mengenai strategi, teknologi dan trend terkini. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.